Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan kat luar sana? InsyaAllah hari ini kita bersama-sama di dalam siri Bin Back Talk at Spectrum yang mana kita akan membincangkan beberapa topik yang isu-isu semasa yang boleh kita bincangkan dan menjadi input kepada tuan-tuan dan puan semua. So, pada hari ini kita punya segmen apa, Cik Afiq? Segmen kita pada kali ini adalah Bin Back Talk siri yang ke-6 Yup. yang membawa topik ataupun tajuk luka yang dipendam. Luka yang dipendam. Ingat tuan-tuan dan puan, luka yang dipendam ni bukan luka yang dekat ni, dekat fizikal kita ni, tapi kita yang tak akan nampak luka tu. Okey. So bersama-sama dengan kita ada panel yang dijemput khas daripada PDRM. Okey, PDRM yang mana daripada Jabatan di-11 ya tuan di-11. So bolehlah kalau nak minta tuan kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua penonton-penonton Bin Back Talk kita. Baik, saya Muhammad Azri Hilmi bin Ahmad Narawi, sebagai pegawai psikologi bertugas di bahagian Siasatan Jenayah Ibu Jabat Polis Diraja Malaysia IPK Selangor. Okey, kurang hampir dah dekat 6 tahun saya di IPK Selangor. Sebelum ni saya di Bukit Aman dalam lebih kurang 5 tahun macam itulah. Sejak tahun 2009 saya masuk berkhidmat. Alhamdulillah bertugas di bahagian D11. Fokus jabatan saya lebih pada, bahagian saya ni lebih pada tentang kes yang melibatkan kekerasan rumah tangga, kejahatan seksual dan juga apa jenis kekerasan jenayah melibatkan seksual lah. Dan juga untuk fokus pada kanak-kanak lah dan juga wanita. So memang kita jemput khas untuk membincangkan kita punya topik luka yang dipendam ni. InsyaAllah. Sebab sangat-sangat rapat isu ni antara D11 Jabatan Siasatan Jenayah Kekerasan Wanita dan Kanak-kanak. Dengan kita punya topik ni yang mana maksud luka yang dipendam ni pun adalah yang berkaitan juga dengan keganasan dan gangguan yang dilakukan terhadap wanita dan kanak-kanak. Kalau kita lihat kan, isu-isu keganasan rumah tangga pun ada timbul masa PKP ini. Kalau kita tengok pada statistik dan juga aduan-aduan yang dikeluarkan oleh pihak JKM, pihak PDRM sendiri, banyak isu-isu keganasan baik rumah tangga, baik kepada kanak-kanak yang sedang berlaku disebabkan oleh tekanan semasa yang kita sedang alami. Jadi macam contohnya apa-apa saja yang kita berlaku di rumah, jadi kebanyakannya akan lead kepada tersebut sekiranya tidak ditangani dengan baik lah. Jadi sebab tu kita jemput Tuan Amy kita, kita panggil Amy lah senang. Boleh, tak masalah. Tuan Amy kita untuk bercerita dan berkongsi tentang pengalaman beliau dan juga cara-cara macam mana untuk mengenangani isu-isu keganasan. Kalau ikutkan keganasan ni, kalau rakyat Malaysia dia automatik dalam kepala dia pasal keganasan rumah tangga, pasal keganasan kanak-kanak. Tapi sebenarnya banyak lagi sebenarnya keganasan ni, skop dia. Maksudnya dalam erti kata lain kita pakai terma abuse lah. Betul. Kan, abuse, terma-terma tu. Jadi banyak konteks dia. Kadang-kadang pun abuse ni pun dari segi emosi, dari segi fizikal pun ada, dari segi psychological pun ada. Jadi pelbagai skop dia. Jadi hari kita akan membincangkan tentang isu tersebut lah. Pada Tuan Amy lah kan. Boleh tak kongsikan ataupun just nak tahulah berkaitan dengan pendapat Tuan berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga ataupun keganasan kepada kanak-kanak. Okey, baik. Ya, kita maklum dalam konteks keganasan rumah tangga ni dia ada banyak faktor ataupun dari segi kata apa punca-punca dia lah. Tapi apa yang saya nak fokuskan ni, yang saya suka nak sharing tu, maksud apa keganasan rumah tangga ni. Keganasan rumah tangga ni dia satu perbuatan ataupun satu perlakuan, bukan satu malah lebih lagi, yang melibatkan orang yang tu dekat dengan kita. Contohnya antara suami dengan isteri, ataupun suami tu dengan keluarga terdekat dia, contoh abang ipar dia. Dia bukannya libatkan orang luar lah, maknanya dalam keluarga terdekat sendiri. Ada juga di kalangan libatkan antara mak dengan anak, itu daripada kanak-kanak lah, ataupun ayah dengan anak. Dan juga libatkan dengan orang dewasa macam atuk ke sebagainya. Dari segi konteks juga penderaan ni, dia seperti yang dikongsikan tadi, ada penderaan fizikal. Itu kita tahulah, contoh menampar, pukul, cubit sebagainya. Itu penderaan dari segi fizikal. Cubit pun kira dia. Dia sebagai penderaan lah. Walaupun nampak benda tu macam cubitan kan, tapi kesan dia tu, kalau contohnya lah, sebab ni yang saya nak kongsikan kalau sempat dengan kadang-kadang. Ada satu kes ni dia cubit telinga
pulas Kira telinga. pulas Cikgu telinga. ada selah kan zaman kita dulu kan kalau nakal kan. Selalu kena pulang. Dia cubit telinga. So contohnya bila dia hantar ke sekolah atau tadika, taska tu maklum. Ada bahagian luka ni. Masa kerap hari-hari nampak ada luka-luka. So diorang kan pada orang depot ataupun dia kena hantar ke hospital. Kadang sampai berdarah. Ada juga kadang berlaku dekat taska ataupun tadika. So mak bapak ni nampak benda ni berlautan hari-hari ada je. So dia buat report sebagainya. Tu pun walaupun hanya luka bahagian telinga ada. Sebab dia pun takut kadang-kadang dia lembut kan bahagian ni. So benda tu memberi kesan juga lah pada dia punya. Tu satu dekat fizikal. Kemudian yang berkaitan tentang pendekatan psikologi dia pun dia. Sebab pendekatan psikologi ni kita nampak dia tak libatkan sentuhan, tapi dia banyak daripada dia main guna apa? Kita punya pemikiran kita. Dia banyak lah kalau ikut dari segi macam yang boleh kongsikan, contohnya macam dia ganggu kita dari segi WhatsApp ataupun dia ganggu kita dari segi macam tu dari segi apa memainkan psikologi kita lah, dan kita nampak benda tu. Contohnya dia tak sentuh kita, tapi dia sentuh keluarga kita. Contohnya dia pukul anak kita ataupun bapak pukul mak, tapi yang ganggu psikologi anak nampak benda tu. Itu pun pendekatan psikologi juga. Dan juga saya baca satu artikel salah seorang pakar juga, saya tak faham nak sebut nama dia dulu dia berkongsikan satu penderaan juga dalam konteks yang mana penderaan ni dia tak dilibatkan melalui fizikal, tapi juga tidak melalui psikologi. Cuma ada sikit dengan psikologi lah. Dia banyak lebih kepada tentang dipanggil penderaan ekonomi. So penderaan ekonomi contohnya macam dia macam penderaan ni dia walaupun memang dia tak ada lah unsur-unsur fizikal lah. Ekonomi dia disekat. Contohnya walaupun dulu dia seorang berkejaya, bila dia berkahwin disuruh duduk rumah. And then satu hal duduk rumah juga lah, tak ada confirm, tak ada pendapatan kan. Dia sama macam tak bagi nafkah ke? Lebih kurang macam tu, betul. Dia sama, betul. Dia macam dia tak bagi, dia duduk rumah, berarti dia tak bagi pula duit dengan dia. So kebebasan dia tak ada. Itu dari konteks psikologi punya 4 dah tu saya baca lah dalam ni. Saya tengok apa yang baca ni, dia kat situ dia ceritakan tentang maknanya dia menghalang segala bentuk yang libatkan kewangan lah. Maksudnya kalau lah dia dah kahwin and then dia bagi tahu dengan isteri dia, okay, kalau you kahwin dengan I, you tak payah kerja. Tapi sebenarnya isteri tu nak bekerja. Betul. Jadi itu pun adalah satu halangan untuk yang dipanggil sebagai pendekatan ekonomi. Itu dari segi konteks yang macam dan Puan Hajar Azrina Rozi, dia di klinik psikologi dia lah. Dia ada menceritakan tentang penderaan ekonomi tu. Maknanya bukan saja dari segi konteks fizikal dan juga psikologi, malah dengan ekonomi lah. Itu dari segi konteks yang melibatkan psikologi. Dan satu lagi penderaan yang saya rasa amat tinggi jugalah kes dalam yang kami terima, penderaan dari segi seksual. Itu pun satu juga yang memang dia luka memang bukannya memang tak nampak depan mata, tapi luka pada dalaman diri dia, because dia kena tu waktu masa dia kecil sampai dia membesar. Dan baru tak ada satu kes yang saya boleh kongsikan, mungkin dah pernah dengar sebelum ni. Masa dia punca dia kadang berpisah mak ayah berpisah, and then penjagaan hak tu banyak pada, ada setengah tu pada ayah lah, banyak ada mak. Tapi normally kebanyakannya pada mak lah, because perempuan, anak perempuan lah. Tapi mungkin ada faktor-faktor lain menyebabkan kenapa pada ayah. Mungkin satu faktor kerana ayah tu bekerja, dia ada pendapatan tetap. Because itu ni urusan ni daripada mahkamah syariah kan, dia tengok mana yang ada pendapatan, yang tak ada pendapatan sebagainya kan. So bila masa tu banyak pada ayah dia jaga daripada kecil sampai dia besar, dan dia sering dia kena gangguan ni sampai tahap ibarat macam ada satu keperluan bagi dia. Keperluan bagi si ayah dan juga bagi diri sendiri. Kenapa saya kata bagi sendiri? Sebab dah rutin harian dia hari-hari kena benda tu. Dan hari-hari kerap kena. Kadang sampai tahap dia yang benda ni berlaku sampai berlaku di tempat tanah suci sendiri. Ni mungkin ada keluar berita lah. Dia bapa dia, tapi memang banyak lah. Alhamdulillah yang si ayah ni dah kena pertuduhan. Dan dia tujuan kenapa masa tu buat report, sebab dia nak ambil adik dia daripada mak dia. Sebab tu dia rasa macam dia tak nak bagi benda ni pada adik dia yang kena pula. Itu satu benda yang berlaku lah. Kalau ikutkan pada setting lah kan. Jadi Tuan Amy sekarang ni berada di setting yang ideal untuk berkongsi tentang apa yang sedang berlaku. Jadi betul. boleh tak Tuan Amy share dengan kami dan juga para penonton kami tentang apa skop-skop tugasan Cik Amy dekat di 11 ni. Baik. Apa yang kami di 11, dia panggil satu lagi istilah kami lah, bukan di kami walaupun pegawai psikologi ataupun kaunselor, kami dipanggil pegawai sokongan mangsa ataupun dalam bahasanya victim care officer. Maksudnya kita ni bertugas untuk membantu mangsa, sama ada mangsa tu yang dah dilapor polis ataupun mangsa tu yang dah penedera belum lapor polis, ataupun mangsa yang ini tak tahu.
perlu ke dalam polis atau tidak, yang masih bela-bela ataupun yang masih ni. Bukan saja mangsa, malah saksi juga kami melakukan sesi kaunseling, kami bagi bicara, kami bagi sokongan, kadang kami bagi advance kepada dia. Sebab kadang diorang ni macam pengetahuan dia tentang bila mereka menghadapi satu kesan gangguan ataupun apa saja bentuk jenis jenayah yang dia hadapi, dia tak tahu ke mana arah tuju dia. So diorang ni, so tugas kami lah, kami bantu kat situ. Kadang berlaku, dan kami juga berfungsi untuk membantu IO. Contohnya IO ni dapat satu kes dan dia tak tahu nak handle kanak-kanak ni macam mana, ataupun dia tak tahu nak macam mana. Biasanya emosi dan permainan kanak-kanak ni, diorang kadang tak tentu, ada yang okey, dia tak okey. So kami akan masuk bantu macam tu. Kami bagi sokongan lah. Bukan saja pada kanak-kanak masa sendiri, malah pada ibu bapa mereka. Ibu mereka pun orang memberi kesan juga. Ada satu kes tu yang sampai tahap, because masa tu baru kata nak paling muda dalam 3-4 tahun, 2 tahun. So mak bapak lagi risau sebenarnya. Lagi banyak. So kita bantu juga kat situ. Kalau macam kes budak-budak kecil kan, biasa kalau ikut pengalaman Tuan Amy lah, biasa kalau budak-budak kecil ni dia tak tahu nak katakan. Betul. Jadi kebanyakan yang dilaporkan kepada pihak polis tu, adakah dilaporkan oleh budak tu sendiri ke ataupun daripada ibu bapa? Okey, kebanyakannya yang kes kanak-kanak libatkan gangguan seksual ataupun penjeraan ni, dia banyak daripada penjaga ataupun mak ayah sendiri. Tapi ada juga yang ada kadang-kadang libatkan nanti boleh cerita. Because kenapa saya kata mak bapak sebab, because diorang ni cerita, yang dia akan cerita pada mereka yang percaya. Contohnya macam kita ada sebagai seorang ayah, kita ada seorang anak yang memang dia hanya tahu pada kita saja kongsikan. So maksudnya dia percaya kat kita cerita. So dia takut nak cerita kat orang lain. So kita sebagai yang mana mendengar ni, kita lapor pada polis lah. Dia sebenarnya siapa yang lapor pun tak kisah siapa pun. Penjaga ke, yang orang nampak sebagainya ke, tak kisah siapa-siapa yang lapor. Mangsa sendiri pun lagi better mangsa sendiri lapor lah. Tapi sebab kadang budak ni kan nak cerita pun tak pandai kan. So kita sebagai mak bapak yang diceritakan, kita cerita lah. Dan kita akan, siasatan tu dia akan, bila kita lapor je polis, siasatan akan buat lepas tu. Maknanya laporan dah dibuat. So IO yang akan bertugas akan ambil lah. Kat situ tugas lapor pegawai polis. Dan yang saya lebih pada bila keadaan budak tu dah tak boleh nak cerita langsung, walaupun ada kesan, ada perubatan mengatakan dia ada pernah lakukan keroyakan bahagian tertentu, tapi dia tak nak cerita, takut. So kita bantu kat situ. Kadang-kadang kita lah ikut terapi ke, ikut pada kita yang sesuai. Play terapi ke, yang mana kita belajar lah kan, because masing-masing ada kemahiran masing-masing kan. Dia kebanyakannya saya, kalau kadang-kadang saya gunakan terapi lah, because kat situ dia orang dapat menceritakan banyak perkara. Bukan saja kes yang melibat, tapi kes yang di luar yang topik yang dibincangkan lah. Tapi kira semua terapi ataupun semua tools yang digunakan di sebelah memang akan boleh membuatkan kanak-kanak tu untuk berkongsi. Ya. Because kanak-kanak biasanya kita kena cari benda yang dekat dengan kanak-kanak lah. Contoh macam budak-budak suka benda yang ceria ataupun yang nampak macam unik, ataupun benda-benda yang ada warna-warni sebagainya. So kita gunakan art terapi tu dari segi because crayon kan, warna-warni kan, warna-warni. So dorang suka situ lah. Maksudnya sebenarnya dalam D11 ni memang satu keperluan untuk pegawai psikologi ataupun pendekatan psikologi digunakan dalam siasatan jenayah. Sebab ialah kalau nak kata kita dalam bahasa umumnya, kalau kita nak bertanya sahaja kepada budak kan, so mereka ni salah satu macam Tuan Amy kata, dia akan bercerita pada orang yang dia percaya sahaja. Contohnya buat apa. Lepas tu kita belajar macam mana kita nak tunjukkan trust pada klien kan. Kat situ kita dah memula dah. So kat situ kita kena pandai tackle ataupun kena tahulah macam mana kita nak bagi dia percaya pada kita. Kalau ni dalam konteks kanak-kanak. Betul. Jadi kalau kita tahu di 11 pun ada handle tentang jenayah seksual wanita. Jadi macam mana Tuan Amy, ada beza tak antara nak kita handle kes yang kanak-kanak dengan keganasan wanita? Dia dari segi faktor umur je lah. Dari segi kes tu sama je. Pada perbuatan tu hampir sama. Cuma beza dia umur, yang tu dah dewasa, yang dia dah muda. Cuma kadang bila yang tak berumur ni, dia orang tak anggap, dia sengaja anggap memang jenayah memang betul-betul dia kena jarah, kena jenayah sama dia kena robot. Ada juga yang kes yang mereka sendiri sama suka. Because kerana sebab kita tahu kan zaman sekarang ni semua handphone kan, dua mata di tangan, so everything nampak. Dan diorang senang nak berhubung melalui media sosial, IG dan sebagainya. So, maksudnya diorang dikira keganasan tu ataupun abuse tu dia berlaku di alam maya. Di alam maya dari segi macam untuk dia dapatkan kontak rapat, dia berjumpa. Dan bila dah jumpa, dan bila dah berborak, mungkin kat situ dia bila dah suka kadang dia hati dah suka, so bila kita pujuk nak benda ni, dia bagi. So ada tahap situ. Tapi tak banyak lah macam tu. Maksudnya kebanyakannya yang dilaporkan
walaupun diorang ada bentuk memang ada keganasan dari segi penderaan seksual sebagainya, macam dia pernah dirogo dan sebagainya, tapi dia balik pada juga kenapa berlaku macam ni. Kalau mangsa sendiri tak masuk dalam jerat dia, dia akan masuk lah. Ibarat macam kita, contoh macam kita pasang perangkap ikan. Tapi ikan tu pula takkan masuk kalau tak ada benda yang diumpan dalam tu. So bila dia umpan, contohnya macam umpan cacing sebagainya, so ikan akan masuk lah. Macam konsep yang sama. Apa yang saya kongsikan baru minggu lepas sudah. Dia seorang lelaki, budak lelaki. Dalam umur dah lebih kurang tingkatan 3 tingkatan 2. Maknanya dah berakal lah. Maksudnya dah akhir balik lah. Dia join satu platform media sosial yang dipanggil Blue, berapa BLUED. Saya pun tak pernah join, tapi dia kebanyakan kat situ adalah semua lelaki. So bila semua lelaki, memang kat situ saya try buka selepas sesi tu, saya buka memang fokus dia kebanyakan golongan gay, LGBT sebagainya. So dia yang sendiri masuk dalam bidang tu, dia sendiri yang tapi walaupun dia tipu create profile dia, tapi dia sendiri yang bagi maklumat pada si pemangsa dan sebagainya, dan dia sendiri pun ajak jumpa. Sebab because cabaran dia macam dicabar lah kawan dia. Asalnya pujuknya dia cabar main game, kalah main game. So dia sabar kawan, okay, kau daftar belum ni, and then kau cari seorang lelaki ni, jumpa. So dia buat macam tu, dia cabar. Bila dia cabar dan dia sendiri masuk perangkap tu, kena abuse tu dalam kereta. Dan dalam kereta lah, mana perbuatan berlaku dalam kereta semasa dia nak jumpa tu lah. So dia buat dapat polis. So pada saya benda ni bukannya dia sendiri yang kena daripada gangguan orang luar, tidak. Dia sendiri yang masuk perangkap tu sendiri. Dia sendiri serah diri. Serah diri. So benda ni yang kadang-kadang mangsa tak tahu, ataupun diorang sendiri kata apa? Macam diorang malah tak tahu, malah diorang sendiri yang tak pandai nak. Banyak kan cabaran sekarang. Itu sebab saya terkejut. Yang kes baru ni lah dia buat. Bulan lepas. Saya ambil kes ni. Saya terkejut kenapa dia kena macam ni. Saya tanya-tanya balik, rupanya dia cabar dengan seorang lelaki yang tak kenal pula. And then dia masuk pula dalam dia buka dan download apps tu. Dan apps tu pula yang libatkan ada unsur gangguan seksual dan sebagainya. Itulah yang saya concern. Macam kalau tuan-tuan puan-puan masih ingat lagi lah beberapa siri yang lepas, tak salah saya Bila Hati Dah Suka kot. Siri kita tu yang mana kita bincangkan pasal hubungan kan. Banyak apps ataupun aplikasi yang dah keluar tentang matchmaking kan, macam saya tak kata apps ni semua jahat ataupun tak betul, tapi macam Tuan Amy kata, dia menjadi satu lubuk kalau ada individu yang berniat jahat, menyalahgunakan. Betul. Jadi bila benda-benda tu jadi, sebab saya sendiri pun sebagai kaunselor, saya pun banyak juga handle kes-kes yang mana mangsa tertipu, sampai kena tipu hutang, duit dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni memang wujud. Jadi kita sebagai pengguna, mak bapak even kan, kita kena mainkan peranan lah sebenarnya. Kan kita kena tahu sebenarnya apa yang nak kita buat, apps apa yang di-download, bukan hanya sekadar bagi phone lah untuk mudah dan sebagainya. Jadi sekarang kan PDPR kan, so handphone memang ada kat kanak-kanak ni. Mak bapak terpaksa hadiahkan handphone untuk dia, dan dia orang guna kesempatan tu lah. Tuan Amy, tadi keganasan terhadap kanak-kanak dan wanita ni kita nampak berbentuk fizikal. Betul. Which is dia mungkin bermula daripada media sosial dan berakhir dengan fizikal, dan fizikal tu yang akan di-charge kepada JSJ. Okay. Kalau ada tak kes yang mana mungkin pengalaman tuan sendiri, ada tak kes yang berkaitan dengan keganasan melalui media sosial sahaja? Okey. Kalau dari media sosial kebanyakannya dia ugutan lah. Daripada konsep ugutan, because dia WhatsApp ataupun dia berhubung secara maya. So dia akan cakap, contohnya paling mudah, ada satu kes ni, budak perempuan ni dia nak belajar ataupun nak tahu macam, because dia nak masuk alam remaja, dia ada belajar macam dari segi kalau ada masalah problem dari segi berapa dari dia wanita lah. So dia rujuk ke doktor ni, dan dia tak tahu doktor ni lelaki atau perempuan. Nama dia macam contohnya nama Syah, tapi Syah ni kadang lelaki pun dia, perempuan pun dia, contohnya. So apa yang saya nampak, budak ni dia berhubung dengan doktor tu sampai tahap doktor tu suruh buka baju. Alasannya sebab PKP ni lah, sebab dia nak tengok budak ni. So ada satu kes ni. So budak ni tak tahu, dan dia pun tak maklum pada mak bapak dia yang pasal doktor ni macam ni. So dia buat lah, dan dia sanggup sampai ke bilik air, dia buka baju dia ambil gambar part tertentu je lah. Contohnya bahagian kemaluan dia ataupun bahagian badan dia, budak dia tengok. So bila tahap sampai situ, bila satu tahap bila dia berborak, and then macam dia tiba ni, kakak dia jumpa handphone adik dia, dan dia nampak perbualan ni. So kakak dia tanyalah kenapa berlaku macam ni, dan kakak dia buat report. So bila buat report, tengok doktor ni macam mungkin nampak respon budak ni nampak klien. So dia ambil ugutan. So kalau tak report, saya akan jual ataupun share gambar ni ke orang lain. So
So benda ni yang menyebabkan dari si ugutan lah, mana ugutan dia buat sebaran. Jadi apa yang mangsa boleh buat kalau dalam kes macam ugutan-ugutan Okay, tadi? so pada saya lah, sebelum kita buat satu perkara, kena fikir dulu. Ni itu paling apa ni kat awal lah. Bila dah sebelum berlaku, kena fikir dulu. Betul tak apa yang ni? Dan kalau lagi kanak-kanak ni, nak tak nak, kena maklum pada mak bapak. Because kita ada mak bapak atau penjaga yang ajar kita. Kalau kita tak ada buat, kalau sebagai anak-anak ni, kalau satu perkara dia buat suka hati tanpa ada sebab, mesti kata apa, dia akan sampai terlepas ataupun terlajak lah benda ni. So benda ni kalau nak, kena maklum pada mak bapak. Dan juga mak bapak yang ada menonton ni, kalau boleh sentiasa pantau anak dia. Kita tahu sekarang ni nak tak nak handphone lah sebagai alat media sekarang yang lagi untuk belajar sebagainya. Tapi dalam masa sama, kena ada buat hal limit lah sebagai anak-anak ni. So bila dah contohnya mak bapak, bila dah kita jaga pantauan, insyaAllah benda tak akan berlaku. Tapi kalau dah terjadi, contoh dah terjadi sebagainya, apa yang kita boleh buat sebagai anak ni, kalau boleh jangan delete benda ni sebab kita nak screenshot benda tu ataupun kita bukti kepada buat laporan lah. Sebab kita akan dalam laporan ni bukan saja pihak pelihara yang akan ambil dari segi handphone ni ataupun kita ada satu lagi badan di SKMM panggil. MCMC kalau bahasa Inggeris. So dia ada satu badan yang boleh detect siapa pelakunya. So itu satu hal tu dari segi setan lah. So itu tak ada masalah. InsyaAllah benda akan cuba pihak tu dah berjaya lah. Setakat ni saya dengar dah hampir berjaya lah. Sebab sekarang ni banyak juga yang kita tahu kan, bila terjebak sikit je ada orang dapat cari. Netizen dapat detect dulu sebelum pihak research. So itu senang. Dari segi tu tak ada masalah. Cuma yang penting bila selepas berlaku situ, kita kena bantu emosi budak ni lah. Dia tahu dia buat salah, tapi kita kena beritahu dia benda ni sebagai pengajaran bagi dia. Dan dia kena berhati-hati lah setiap masa. Because budak-budak ni dia biasalah kadang-kadang dia macam ibarat nak cuba satu perkara, tapi bila dia cuba tu memberi kesan yang agak negatif bagi dia. So kita kena bantu dari segi emosi dan sebagainya lah. Tu selepas lah. Tapi kalau boleh seawal lagi tu dia dah kena bimbing dia. Bercakap berkaitan dengan membantu emosi, membantu dia punya psikologi tu. Boleh tak Tuan sharekan sikit ya, bila dah handle mangsa ni, mesti ada part-part psikologi mangsa yang terganggu. Betul. So dalam masa yang sama ialah jawatan Tuan pun di sebelah perlu buat siasatan satu lagi perlu juga jaga psikologi mangsa tersebut kan, tak kisah wanita atau kanak-kanak. So boleh tak Tuan sharekan berkaitan dengan apa kesan-kesan psikologi yang Tuan nampak pada mangsa-mangsa yang telah Tuan handle? Dia normally kita nampak yang setiap diorang akan rasa trauma lah. Trauma tu yang ada dalam diri kanak-kanak sendiri. Maknanya diorang tak nak lagi budak. Lepas satu kes yang saya kongsikan, budak ni dicabut dalam bas sekolah ataupun bas sekolah tu kan. So sekali tak kisahlah bukan bas sekolah yang dinaik, malah bas sekolah lain pun dia nampak dia akan lari. Takut dia trauma. So benda ni bila ke trauma, kita ada pendekatan. Mungkin tuan-tuan ada nak kongsikan bila trauma kan. Apa yang saya nampak, yang bila pendekatan saya rasa kalau bila trauma ni cuba elakkan lah, ataupun keluar ataupun macam jauhkan daripada benda-benda macam ni. Contohnya macam kawasan dia yang saya nampak satu kes lah yang juga dia kongsikan, keluarga dia trauma bila bapak dia meninggal jatuh apartmen. Maknanya dia satu kes lah yang dia kongsikan, jatuh apartmen. So satu keluarga trauma because bapak dia meninggal dalam keadaan macam tu. Tak ada sebab apa. So apa yang dia buat, family keluar daripada rumah tu. Duduk di kawasan yang lebih landai yang bukan ada bertingkat-tingkat lah. Itu satu pendekatan mana kita keluar daripada tempat tu ataupun kawasan yang kita rasa kita trauma tu. Dan satu lagi, ubah dia dari segi dia punya budaya ataupun maksudnya dari segi norma yang baru, norma bagi tukarlah. Sebelum ni dia naik bas sekolah, tukar daripada naik kereta dia ke hantar setiap masa, ambil dia ke supaya dia rasa selamat kat situ. Itu dari segi yang kita nampak, dari segi fizikal yang kita nampak depan lah. Cuma yang di sebalik tu, setiap malam kita kena sentiasa berborak dengan dia lah, bantu dengan dia mangsa-mangsa perderaan ni atau dengan trauma ni, supaya dia orang nak berkongsi tapi tak ada tempat yang dia orang nak share. So nak tak nak mak bapak ni kena ambil kesempatan. Cara macam ni lah pendekatan yang perlu ada, because orang yang dia percayai itu yang paling penting. Because bila dia orang dah percaya kat seorang ni dan seorang ni yang buat perangai, so jadi hilang kepercayaan lah. So, dia akan rasa marah dan rasa takut sebagainya, trauma. Dia tak nak lagi benda ni. So kita kena bantu kat situ lah, dan sentiasa bagi galakan, dorongan, dan sentiasa bercakap benda yang positif lah. Kalau ikutkan pengalaman pun kan, bila kita handle trauma, dia mengambil masa. Betul, ya betul. Dia bukanlah seminggu ni. Betul, betul. Dia ambil masa. Ada proses. Kesan psikologi tu sangat tinggi. Kalau macam contohlah bekas kena rogol ataupun kena cabul, benda tu dia akan bawa seumur hidup dia. Jadi
adalah kita panggil sebagai stresses ataupun Yes. punca yang menyebabkan dia rasa Betul, trauma tu. Sekiranya kalau macam contoh kalau wanita ni pernah dirogol atau dicabul, jadi mungkin kepercayaan dia kepada lelaki dah semakin berkurang dan Betul. sebagainya. Jadi untuk mengambil balik kepercayaan tu, untuk menerapkan balik kepada individu tu agak mengambil masa sebenarnya. Jadi orang-orang yang berdekatan kena fahamlah proses pemulihan individu yang mempunyai kesan psikologi kepada abuse ataupun keganasan ni mengambil masa sebenarnya tuan-tuan dan puan. Jadi kita sendiri kena mainkan peranan kita lah. Ya, sebab kalau masyarakat kat luar kadang tak faham berkaitan dengan mangsa trauma ni. Dia bukanlah seorang yang apa orang panggil power man lah kan, power person. Sebab macam Cik Afiq katalah, trauma ni kena ambil masa mungkin berbulan-bulan. Makan tahun ada. Makan tahun. Sebab ada juga kes yang pernah kami handle yang mana dia trauma sejak dia berumur 18 tahun dan sekarang berumur 30-an. Masih lagi trauma. So tapi dia dengan apa effort yang dia ada, dia dapatlah kurangkan trauma dia untuk dia handle. So Tuan Amy, kalau macam contoh kita ada kes keganasan dan sebagainya, saya sebenarnya ada soalan cepu mas sebenarnya. Soalan saya ni cepu mas sikit ke apa. Kita tahu di 11 pasal seksual jenayah seksual kanak-kanak dan juga wanita. Tapi ada tak kes yang dilaporkan ke di 11 tentang keganasan berlaku ke atas lelaki? Okey, dari segi kalau ikutkan sebenarnya ada. Contohnya macam contohnya macam bila isteri pukul suami ada. Tapi tak banyak lah. Contohnya dalam 10 tu 1.5 atau 2 yang ada. Ada, memang ada kes yang perempuan kerap pukul suami dia. Apa faktor yang menyebabkan jadi 1.5 tu? Jadi sebenarnya dari segi maknanya contohnya apa yang menyebabkan faktor satu kenapa kurangnya penderaan yang di kalangan isteri suami memang tak logik lah. Because kita tahu lelaki ni kuat. Satu faktor kuat kerana dan perempuan ni golongan yang lemah. So memang ada chance untuk yang menandakan yang lelaki pukul wanita tu ada, tapi perempuan pukul lelaki tu kurang dengar ataupun tak ada. Sebenarnya ada. Cuma faktor yang kita boleh nampak kenapa ni kurangnya sebabkan orang takut nak kongsikan benda ni, nak ceritakan, nak laporkan. Kenapa laporkan? Satu sebab takut ke malu? Satu dah, ada dua. Lah. Takut dan malu pun sebab satu kerana contohlah saya bagi satu situasi kenapa sebenarnya kalau ikut statistik memang ada perubahan dari segi tahun lepas dengan tahun ni selalu berganda. Contohnya tahun ni ada 10, tahun lepas 10, tahun ni 2 kali ganda. Lagi tinggi, malah lebih banyak. Yang saya ikutkan tak silap saya dalam tempoh yang sama daripada Januari hingga Julai ni dalam lebih kurang 600 lebih. Dan sekarang dah dekat 1,600 lebih. Mana dia berlipat kali ganda lagi banyak kesnya. Bukan lagi PKP ni lah. Dan ada juga yang tak dilaporkan sebab kerana satu faktor yang nampak tak dilaporkan, mereka terlalu bergantung kepada si pelaku ni. Contohnya suami ni seorang yang bekerja. Isteri tak bekerja. So dia tak nak lapor polis sebab kurang. Mungkin faktor bergantung. Mungkin satu faktor kenapa perempuan yang banyak ada juga lelaki yang kena pukul ni sebab perempuan ni mungkin dia memang menggantung ekonomi rumah tangga kat dia. Yang lelaki ni memang mungkin dia tak bekerja ataupun dia ada masalah kesihatan ke dan dia hanya buat kerja rumah saja ke. So dia tak buat, dia kedera dengan suami dia selalu isteri dia, tapi dia tak nak lapor benda ni pada pihak yang berwajib lah contohnya. Kalau dia takut kalau dia lapor, dia tak buat apa. Malah dia kena keluar rumah je. So dia diamkan diri. Itu contoh. Kebanyakannya macam itulah. Ini yang kita katakan dalam psikologi sebagai dysfunction. Yes. Dysfunctional family. Betul. Atau dysfunctional relationship di mana you have to sacrifice awak punya comfort dan sebagainya, kesesaan disebabkan oleh you bergantung sesuatu dengan seseorang. Sampai di tahap kita orang buat report sampai dah tuduh dah ni. Jadi pun dah bagi mahkamah si pengadu ataupun yang mangsa ni tak report balik. Kenapa? Pernah kita ambil dah jalankan seretan. Dah buat kan. Daripada A to Z dah nak tuduh je. Alasannya sebab tak siapa nak tampung keluarga. Maknanya suami dia takut. Sebab dia kesal dia sebab because yang orang ketawa siapa yang ada berlaku pukul ni confirm akan ditangkap. Takkan ada pembelaan melainkan lebih tempoh reman lah. Tempoh reman dia akan dikeluar sekejap untuk tujuan siasatan dan sebagainya. Dia tunggu ke mahkamah sebagai pertuduhan. So diorang memang confirm kena tangkap. Maknanya bila dah tangkap, siapa nak jaga rumah tangga? Siapa nak jaga ekonomi rumah tangga? Ini yang menyebabkan banyak kes-kes sama ada report ditarik betul. Balik, memang kebanyakan balik. Kan? Itulah. Disebabkan oleh dia balik dia fikir. Tapi dia tak tahu jangka panjang kesan betul, dia. Betul. Kesan jangka panjang ni sangat ada. Sebab itu yang penting sebab kadang apa sebenarnya kita banyak
talian-talian kasih yang banyak kita ada kat rumah banyak keluarkan, dan juga pihak swasta pun NGO pun ada buat ada punya platform sendiri. Telefon je kalau ada masalah kita akan bantu, tapi bila dah report dah buat sampai tak ada nak tuduh, tarik report balik. Alasan itulah. Itulah kebanyakan macam itulah. Same goes juga dengan isu-isu sexual harassment. Betul, sama juga. Jadi bila kita fikir balik, benda ni is we stuck in a loop. Dia dalam satu bulatan besar kita asyik ulang benda yang sama. Betul. Jadi macam mana kita nak bendung benda ni jadi peranan itulah. Saya rasa peranan individu sendiri, peranan si pelaku, peranan si mangsa dan sebagainya. Ada kita sebagai masyarakat pun kita ada peranan kita sendiri. Itulah. Mungkinlah kat luar sana kan, kita punya penonton mungkin ada mungkin nak bertanyalah sikit kan. Kalau lelaki ni kena pukul, contohlah kalau lelaki kena pukul, even kena baling kuali pun itu dianggap penderaan. Dia macam ni lah. Sebenarnya kalau ikutkan pada saya lah, ni saya secara pribadi, because kita lihat benda ni secara umum pun memang kita tahu bila ada penderaan fizikal nampak ada kesan sama ada patah sebagainya, itu dah teruk dah tu. Sampai ada cala-cala, malah ada salah sikit pun kadang orang dah buat report. Tadi kita mesti tadi kata sebab kerana bila contohlah bila keluarga tu contohnya si isteri tu yang jaga maintain keluarga, yang tampung semua kehidupan dalam keluarga, si suami tak ada buat apa-apa, hanya duduk rumah masak dan sebagainya contohnya. So bila dia kena baling tu, so dia akan fikir logik balik, kalau aku buat report ke atau apa, siapa nak jaga, kalau isteri aku takkan siapa nak jaga rumah ni, siapa nak jaga makan minum aku contohnya lah. Dia bagi dia lah, ini yang mana nasib yang lelaki nak bekerja contohnya lah. So sebenarnya kan itu dah konsep penderaan, tapi dia melihat pada nak tak nak buat report. Yelah, even kena contohnya kena baling kuali bukanlah besar kecil kan contohnya. Ada kesan je pada fizikal tu dah dianggap dah kira dianggap sebagai satu penderaan lah. Itu baru penderaan fizikal, belum lagi emosi dia. Emosi dia dah lah letih-letih yang sebab kena baling pula kan. Jadi itu pun penderaan juga lah bagi saya pun. Dia cuma nak report tak report je lah, itu dari segi konteks dalam polis je lah melihat. Kadang-kadang kan kawan-kawan contoh kawan suami kan, dia tengok dah dapat kesan tampak kes macam ni, mestilah akan keluar takut bini. Maksudnya psikologi suami tu agak terganggu jugalah kan. Dalam tempoh PKP kita duduk rumah, kita bekerja dari rumah, kita tak boleh nak keluar rumah dekat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan lebih kan. Jadi dengan keadaan tension, tekanan yang sangat tinggi, saya yakinlah even kita sendiri Kementerian Kerja Raya pun kita ada terima klien-klien kita banyak yang aduan, bukan kata stres duduk kat rumah, sebab dah memang kadang-kadang ada klien yang dah memang wujud ketegangan dalam hubungan sebelum PKP lagi dah ada. Tapi kena dalam PKP kena duduk dalam rumah yang sama dengan individu tersebut. Contoh memang dah on the brink of divorce kan. Tiba-tiba kena duduk dalam rumah yang sama. Jadi dia jadi tension. Aku tengok muka kau, aku dah menyampah. Kau tengok muka aku, muka menyampah. Jadi benda-benda macam ni dia akan meningkatkan lagi risiko ataupun kecenderungan untuk berlaku keganasan dalam rumah tangga. Dan yang menjadi mangsanya kemungkinan besar bukan hanya pada suami dan isteri, tapi anak-anak pun sekali sebenarnya. Jadi saya nak tanyalah, kadang-kadang ada tak peranan jiran-jiran tetangga macam untuk mengambil tahu tentang apa yang berlaku dalam kejiranan mereka dan sebagainya tuan. Jadi ada istilah apa, peribahasa apa, jaga tepi kain orang macam ni. Okey, dia sebenarnya kalau kan dia sebenarnya lihat pada situasi dalam teraput dalam keluarga sendirilah. Apa yang kita lihat contohnya bila berlaku dalam keluarga sendiri, macam mana keluarga sendiri nak kawal dulu. Okey, bila ada contohnya bila jiran nampak, ada contohnya anak tu main kat luar, nampak dia cala-cala, tanya jiran, ni kenapa ni? Pukul. So budak dia takkan cerita because dia rasa kalau dia cerita nanti dia kena balik. So better dia diamkan diri. So kita sebagai jiran kadang-kadang kita tak ada bukti nak katakan dia ni buat tidak, melainkan kalau ada tahap-tahap contohnya budak tu sampai nak merayu. Ada satu kes yang saya pahamkan, dia dah tunjukkan sign-sign, kata apa, simbol-simbol yang katakan dia dah pernah kena dera sebagainya, tapi orang jiran takut nak ambil tahu. Sebenarnya tuan-tuan jangan risau bila tuan-tuan sendiri buat report, kita ada satu, saya tak pasti akta apa ni, saya cuba kongsikan lah. Dia sebagai nama istilah akta ni pelindung saksi. Maknanya kita tak akan maklum pada si pelaku tu siapa yang buat report. Dan dia juga ada juga kadang contohnya berlaku, contohnya yang kita nampak ada viral orang kena dera sebagainya. Ramai dia yang ada orang report secara bila kita lihat maya yang telefon dia ada je, tapi kita akan maklumkan pada si pelaku siapa yang buat report. Memang dia takkan tahu. So melainkan sampai tahap bila polis datang tengok cek ada faktor, ada unsur sebagainya, ada juga. Balik nak kongsi gaklah pada faktor-faktor ni. Kadang
memang kita lihat macam contohnya bila kita kat rumah, faktor-faktor kat memang first dia kena mak bapak dulu lah, peranan mak bapak. Mak bapak sendiri tak dapat nak kontrol anak, dia tak dapat sendiri yang terganggu emosi dia satu. Dan juga faktor pada kanak-kanak sendiri. Contoh faktor kanak-kanak ni sebab kerana macam contohnya kanak-kanak ni jenis yang hyperaktif. Dia ni hyperaktif. So nak tak nak dia sendiri yang punca kenapa berlakunya kekerasan rumah tangga ataupun kanak-kanak ni sebab kerana jenis tak boleh, tak tahu kot. tak tahu macam mana handle kanak. So punca dia kanak pun ada contoh dia sebagai hari ni. Ada juga ada satu faktor, ada faktor lain dari segi kanak-kanak ni. Contoh anak ni anak angkat ataupun anak tiri. So dia contohnya mak dia kahwin dengan suami baru. So and then suami baru ni tak suka perangai anak ni ataupun anak ni dia ada pertanda perasaan benci terhadap bapak dia. So dia bapak dia rasa marah lah bila orang kita dah sayang kat dia, ni tak sayang kita. So dia akan berlakunya penderaan macam tu. Ada juga bayar dendam. Itu dia kata luka yang dipendam, maknanya macam contohnya dia pernah ada juga ada faktor dia sendiri. Contohnya bapak dia pernah dulu jadi mangsa ataupun mangsa penderaan seksual ke ataupun mangsa penderaan masa dia kecil. So dia sendiri yang kata apa? Dia pernah kena dera. So dia rasa dia nak lepaskan geram dia tu, pendam dia pendam kat anak dia lah. Ada juga macam tu, berlaku macam tu. Sesuai dengan topik ni, luka dipendam kan. So benda tu yang dipendam dalam diri dia lepaskan ke anak dia. Dan anak dia pula jenis yang hyperaktif, melawan, tak duduk diam. So dia lagi je tambah lagilah. Orang kata pembawakan pengalaman sebelum ini. Betul lah, saya pun agak setuju sebab ada kajian psikologi yang dibuat di tak salah Harvard atau Oxford, saya tak ingat. Tapi kajian ni mengatakan bahawa 75% daripada alcoholics ataupun pemabuk, pemukul kanak-kanak dan juga pemukul isteri dan sebagainya ataupun abuser lah. Ada ngerti kata lain abuser, mereka ini mempunyai pengalaman buruk semasa mereka kanak-kanak. Maksudnya mereka pernah witness, mereka pernah menyaksikan perkara tersebut berlaku dan mereka ada trauma dan mereka sendiri melihat perkara itu adalah seperti perkara yang normal untuk dilaksanakan kepada orang-orang yang terdekat dengan mereka. That's why keganasan ni bukannya kata kita kepada orang yang terdekat saja, tapi lebih kepada orang yang ada sekeliling kita. Kadang-kadang pun keganasan ataupun abuse ni berlaku juga dengan antara rakan-rakan pun, betul tak? Dekat tempat kerja tanpa kita sedari. Kalau macam contoh WhatsApp yang kita hantar, bosses zaman dulu mungkinlah tahun 60-an, tahun 70-an, baling-baling file ni okey. Dia tak ada apa-apa pun. Paling tidak kita ambil, kita pergi duduk kat tempat kita sini, kita menangis. Tapi bila dah lama kita cakna tentang hak kita, tentang apa kesan psikologi kepada individu sekiranya pelakon tersebut dilaksanakan. Jadi lama-lama kita pun rasa benda ni tak sepatutnya berlaku. That's why perkara tersebut tidak pun dijadikan sebagai satu norma yang sepatutnya dilaksanakan. Jadi ada pelbagai kalau kita tengokkan pengalaman-pengalaman Cik Amy melaksanakan sesi bersama dengan mangsa-mangsa, it's a bit orang kata outside lah daripada topik yang kita nak bincangkan selalu kan. Jadi it's a new knowledge lah for us sebenarnya. So dari segi inilah apa yang berlaku contohnya. Semua yang berlaku yang tuan pernah handle sendiri apa semua kan. Apa mungkin ada kot sarana ataupun daripada perspektif tuan, langkah-langkah macam mana yang perlu diambil untuk kita mengelakkan daripada lebih berluasa berlaku. Apa yang saya nak kongsikan ni lebih dia dah nak kata Islam ni tak adalah, cuma mungkin apa yang kita boleh buat first kali kena wujudkan dalam keluarga sendirilah. Anggap macam dia bermula pada keluarga sendirilah, pada rumah sendiri. Maknanya hubungan keluarga dengan anak tu antara ibu bapa tu kena betul-betul cukup. Orang kata apa istilah keluarga apa? Firdausi macam itulah. Saya pun tak berapa nak dalam mana kat situ dah start dah bermula. Dari segi terapeutik dia kondusif tak kondusif rumah tu, cukup tak bilik kat situ. Kadang itu mereka pandang juga kan. Contohnya macam bila tempat tidur. Ni saya nak kongsikan kebanyakan kes yang berlaku, diorang tidur bersama. Contohnya antara suami dengan isteri, ada anak-anak tertengah. Nak kumpul tu. So kat situ dah bermula dah punca ataupun datangnya jenayah. Kadang-kadang tak tersengaja. Suami tak sengaja terpegang. Pegang tu pula, dia buat anak perempuan pula tu kat tengah-tengah tu. Contoh ada juga. Dia umur berapa yang okey, baik. Kalau dari segi umur tu yang saya boleh tahulah, saya pun tak berapa nak kata apa tahu sangat. Tapi yang kita tahu bila dah sampai takat akal balik dan dia boleh berakal, dah boleh fikir. Kena asingkan dah bermula. Maksudnya dah start bermula lebih. Maknanya kalau kan kira budaya luar negara pun daripada bayi lagi dia dah asingkan tempat tidur kan. Maknanya dah asingkan betul sejak awal. Sebab tujuan ni dia nak berdikari dan dia tahu belajar untuk dia survive kalau contohnya berlaku dia apa-apa pada dia. So sebaiknya kena berpisahkan. Nak tak nak kena pisahkan jantina. Tak boleh kongsikan antara lelaki dan perempuan. Lagi anak bila ada adik lelaki perempuan yang ramai lah, kena kongsi pecahkan.
wanita kena bilik. Kalau boleh kalau tak ada bilik sangat, mungkin lelaki tu duduk kat luar lah. Ataupun ruang tamu, contohlah. Kita tak faham, kita tak tahu keluarga dia orang macam mana punya suasana rumah sebagainya. Tapi tak nak kena asingkan bilik. Dan yang mungkin kita boleh kongsikan, kalau boleh elakkan anak-anak ni masuk dalam ada beberapa waktu. Contohnya larangan masuk bilik. Ada waktu-waktu tertentu yang kita jangan bagi masuk bilik. Terutama sekali bilik mak bapak lah. First, sebelum subuh. Okey. Kenapa? Mungkin yelah mak bapak kan tidur dah. Yalah. So bila Mak bapak tidur tak tahu macam mana rupa kan. macam mana kan. So kita tahu. So jangan masuk waktu sebelum subuh. Of course ini bagi orang Islam lah. Yang kedua, antara Zuhur dan Asar. Okey. Yang saya boleh fikirkan lah, ni logik lah. Ada pendekatan agama memang cakap jangan masuk waktu, sebab dia waktu tu waktu tengah si bapa berehat ke atau waktu tengah tidur kan. So bila masuk waktu tengah tidur, kita tak tahu pakaian si bapa tu macam mana dan sebagainya. Yang seterusnya, waktu yang seterusnya antara sesudah solat Isyak. Maknanya dah malam lah. Jangan bagi anak masuk tidur. Dan itu normal lah, adab kita masuk tidur, kita tutup pintu, boleh masuk tidak sebagainya. Dan kita pun ada hak juga sebagai mak bapak, ada hak, jangan kita kena hormati privasi anak juga. Lagi anak dah akhir balik, dah besar, dah ada waktu dan berfikir, dah kena kita minta izin dulu masuk bilik. Walaupun kita kata ini mak ayah ada kuasa masuk bilik pun tak boleh. Dia ada waktu dia juga. Itu yang saya nampak lah. Dan yang lebih baik, kalau lebih baik kita kalau boleh wujudkan lah, macam dari segi solat berjemaah dan banyakkan solat sunat, taubat, puasa sunat selalu. Kat situ dah boleh mengelakkan dari segi konteks. Macam kata apa? Penderaan. Because aku puasa lah. Mana kita ada niat, bila kita jahat kata ni, mana rugilah kalau kita berpuasa tapi buat benda yang negatif ataupun sebagainya, itulah. Dan kalau boleh yang saya cadangkan lah, kadang-kadang bila ada anak perempuan ni dah sampai tahap dah habis belajar, dah 20 lebih, sebaiknya kahwinkanlah cepat. Sebab apa? Bukan memang kita tahu rezeki jodoh tu tangan Tuhan dan tu masing-masing. Tapi kalau sampai tahap hari-hari dating, pergi balik tak tentu masa, balik Dia lewat. macam tadilah dia invite kepada benda-benda yang negatif tu supaya dekat dengan dia. So bila dah kita kata dah, kalau sebagai mak bapak lah, ternampak dah asyik anak dara aku ni balik lewat, lepas dah balik malam, tengah malam betul ni, kahwinkan je lah diorang tu. Sebab sekarang senang kan, PTP kahwin senang, tak perlu nak adakan majlis sebagainya kan. Tapi kalau nak kahwin pun ibu bapa kena ambil tahu Yes, lah dengan siapa anak betul. kita belum kahwin. Itu yang penting lah. Maknanya selain daripada tu, kalau dia tahu mesti kena tahu siapa kawan dia. Itu memang sebab nak tengok saya setuju lah. kesan jangka masa Betul. panjang pula kan. Because satu lagi kena ingat, kena cerita kepada anak-anak perempuan kita mahram. Mahram dia siapa? Yang kita kena jaga. So kadang-kadang diorang ni meredah aje. Lagi mana yang ni. So kita kena didik pada awal lah. Kata ibarat nutup buluh, biar ada berebung dia. Macam tu lah. Kena beritahu awal, siap-siap macam mana. Okay, nama mahram dia siapa. So dia boleh jumpa uncle ni, macam mana nak buat. Dia ada setengah macam tu. Budak memang suka budak. Ada setengah budak ni, dia suka ada nampak dia ada pakcik dia. Pakcik dia perlu pakcik dia lah. Walaupun budak di sini. Bila dia besar lama, dia mesti jaga. Kena jagalah adab dia. Betul. Kadang tak tahu pakcik dia nampak je tu. Ada juga sekarang yang kata jangan nampak daripada luaran je. Contohnya bila setengah tu bukan kita nak kata yang pakai songkok ataupun pakai kopiah ni alim. Tidak kan. Maknanya kita nampak daripada luar je baik. Sekarang ada berlaku yang kes yang saya ni kebanyakannya yang nampak alim lah. Yang Tuan Amy handle tu banyak ni yang jenis macam pakcik. Dia kebanyakan pakcik. Contohnya dia rumah ni satu kawasan. Pakcik rumah sini. Dia tanah keluarga lah. Ni mak rumah dia duduk rumah nenek dia contohnya. So hari-hari jumpa pakcik dia. Kadang pakcik dia belanja makan aiskrim. Dia lama-lama macam aiskrim. Ada faktornya tu, ada sampai tahap dia bawa ke bilik, dia usik budak ni. Ada. So rupanya pakcik sendiri yang buat. Dan ada juga sampai tahap dia diberi panggil, dia ikut je, terus dia trauma. Ada. Dia trauma nak datang rumah pakcik. So mak tanya kenapa ni uncle sendiri. Dia tak nak cerita, takut nanti bila cerita dia takut salah. Budak dia tak tahu. Sebab tu kalau ada setengah kes yang baru ni kita lihat pengetahuan pendidikan seks di kalangan di sekolah kan, ada pendidikan. So kat situ kadang-kadang ada dua confuse. Ada sengaja macam kata ni kenapa cikgu cerita pasal benda ni, takut itu ada unsur jenayah seksual ataupun dia kata pada dia kata so benda ni cikgu ajak main rogol-rogol contohnya. Tapi sebenarnya benda tu hanya satu pendidikan yang kita diajar. So kalau kadang budak-budak ni dia sebenarnya kalau kan umur dah yang baru ni saya kongsikan tu yang dia sampai budak ni yang kita ambil panggil saksi ni, sebenarnya dia umur sampai tahap 10 tahun pun dia dah tahu dah benda ni, perbuatan tu, because ada orang yang ajar dia. Itu kita dah bawa masuk section akta kesalahan serta kadang-kadang ada hukuman kepada mereka yang mengantun ataupun mengajar budak ni terhadap aktiviti seksual ni lah, ada. So dengar cerita-cerita ni kita rasa risau. Betul kan? Sebab
di kalangan kita kebanyakan kita ada anak perempuan. Betul. Kan? Itu yang kita risau tu. Yelah, tak kisahlah anak perempuan kan anak lelaki, maksudnya anak jagaan kita. So benda ni salah satu apa panggil perlu dicegah serta-merta. Okey, perlu dicegah, maksudnya ada cara macam mana nak melaporkan perencanaan apa semua. Ketua Amy, kalau anda kata kita nak kekang benda ni, contohnya ada kes-kes dekat mana yang kita boleh salurkan ataupun ada tak servis-servis yang ditawarkan untuk mereka yang mengalami ya, betul. Okey. Apa yang boleh saya kongsikan first kali bila kita tahu yang kita ni pernah didera ataupun mangsa judi seksual. First kali sebagai anak-anak kena maklum pada penjaga ataupun mak bapak yang kita percayalah, maknanya dari cerita kat dia bukan ni. Sebab because kalau kita tak kongsikan benda ni sampai bila? Kan ada juga ada kes yang dia kongsikan tapi mak bapak tak percaya because tu suami saya ataupun mak bapak sendiri yang jadi pemangsa. So yang mangsa ada juga macam tu. Ada juga. So sebagai mangsa ni, contohnya bagi kanak-kanak kena maklumkan orang yang dipercayai. Kalau berlaku kat rumah, malu ketua cikgu ke sebagainya. Ada berlaku kalau kat rumah ataupun berlaku dekat sekolah, kena malu kat mak bapak ataupun sebagainya lah. Maknanya yang kena dan yang penerima maklumat ataupun mangsa sendiri kena buat laporan polis. Kalau bukan apa kita takut benda ni berlaku lagi kepada orang lain contohnya. Ada setengah tu macam contohnya cikgu yang buat. Ada yang di kalangan cikgu yang buat. So dia tak nak cikgu tu bulan lagi buat yang benda sama. So dia buat laporan polis cepat supaya tak nak berlaku. Memang ada setengah tu kes yang biasalah kita tahu penjenayah ataupun pesalah ni ataupun ni takkan mengaku dia buat salah. Itu normal, tapi memang ada juga yang mengaku dia buat salah. So apa yang kita buat itu satu. Yang keduanya, kalau contohnya macam kita tak mampu nak ceritakan, telefon talian kasih 1599 tak saya 1599. So tu platform yang ada kita kongsikan. So kat sana ada tempat yang kita nak yang kongsikan. Dan satu lagi, kalau misalnya kata sebagai seorang isteri dia sering berlaku penderaan, kita boleh minta kata apa, dia ada satu panggilan IPO, Akta Perlindungan sementara, maknanya Interim Protection Order. So benda tu kena boleh minta ataupun minta pada polis ataupun direct pada JKM bagi yang keluar JKM. So minta tu perlindungan sementara supaya benda tu supaya nak elakkan dia kena dera lagi. Maksudnya sementara ada IPO. So benda tu dia boleh dapat, tapi sementara lah benda tu, dia tak boleh kekal lama. Dia sementara siasatan dijalankan. So sebab dia JKM akan turun tengok tempat tu dan sebagainya, dia akan maklum. So itu memang satu tempat atau platform lah. Kalau misalnya kata berlakunya macam ni, dia jugalah bila dah dapat dan jika yang ada contohnya berlaku macam dia rasa macam ada penderaan seksual, contohnya dia berlaku ada luka kat bahagian maluan sebagainya, so direct kalau boleh hantar ke hospital. Nanti hospital akan minta kita buat depan polis kat situ. Kat hospital ada balai polis yang terdekat kan, better direct. Kalau contohnya macam adalah luka-luka, direct pergi jumpa hospital berkait kecemasan. Dia panggil situ, panggil OSCS, One Stop Crisis Center. Kat situ dah ada tempat ni. Dan ada juga ada tempat rumah perlindungan. Banyak kan dah NGO dah banyak dah rumah perlindungan. Tempat perlindungan sementara. Dan kalau boleh, satu cara lagi, cari jalan keluar. Macamnya contohnya, kalau dah tak boleh sangat ni keluar, kena cari tempat selamat, contoh rumah family terdekat ke ataupun rumah dermaga yang boleh dipercayai ke dekat. Duduk sementara supaya elak lagi benda ni berlaku lah. Sebenarnya ada jalan yang kita boleh lihat daripada suggestion. Kalau ikutkan, ada jalan yang sangat-sangat rasional yang kita boleh ambil dalam kes ni. Bukan hanya dengan membunuh diri. Betul. Dengan orang kata memburukkan keadaan, pergi ke kancah-kancah yang lebih negatif, ambil dadah dan sebagainya. Bukan. Ini bukan cara dia. Jadi sebenarnya semua orang kena mainkan peranan lah dekat sini. Jadi saya tertarik dengan proses-proses tu sebenarnya. Kalau Tuan Amy sudi nak share lah. Kalau macam contoh kita ambil satu kes kanak-kanak didera oleh orang kata rakan dia lah. Jadi daripada kanak-kanak tu dapat laporan, lepas tu pihak tuan buat apa sampai mana? Dia sampai bila first kali kena ingat bila kita dah dapat tahu macam tadi yang ceritakan kongsikan dia, bila ada nak pergi balai polis, tak kisah mana-mana balai pun tak kisah. Contohnya berlaku dekat Shah Alam dan dia balik kampung jumpa nenek dia kongsikan nenek dia dan dia maklumkan. So buat je, contoh dia kampung nenek dekat Temeloh contohnya. So buat je dia buat Temeloh. Nanti dia akan bagi kat Temeloh tu ada pegawai penyiasat akan tanya kat mana tempat berlaku. So dia akan maklum kat Shah Alam, dekat rumah nenek. So dia akan link dengan IP Shah Alam. So IO Shah tu akan ni lah, akan berhubung dengan mangsa ni lah untuk macam mana nak buat proses sebagainya lah. Habis serta proses tu kalau libatkan kanak-kanak bawah umur, kebanyakannya dia akan minta DBP ataupun pihak mahkamah, dia akan minta IO ni buat rakaman secara visual. Maknanya cara rakaman lah. Cara rakaman maknanya kat situ kami dia ada sediakan satu tempat dipanggil rumah CIC ataupun
Child Activity Center ataupun nama bahasa Melayu dia Pusat Pendidikan Kanak-kanak. Dekat situ kanak-kanak ni yang di bawah umur 16 tahun ke bawah lah, ikut akta kanak-kanak lah. 16 tahun ke bawah dia akan datang situ bersama penjaga ataupun anggota escort. Itu kalau rasa mahu tu dia kalau contohnya dia dera hantar ke rumah kebajikan kan. So yang mana anggota tu akan bawa dia ke tempat tu dan dia akan ceritakan flow perjalanan apa yang berlaku. So kita akan ada pegawai yang bertugas yang akan ambil alih kes tu untuk rakaman. Because pegawai yang bertugas ni kebanyakan dah didaftarkan ataupun dah diambil jadi khusus. Because kat pendekatan ni kita kena tengok kanak-kanak ni cara lain. Dia tak semua pegawai, because kita tahu pegawai kan tegas, orang takut nak jumpa kan. So bila kanak-kanak ni dari pendekatan dia sendiri. So cara tanya soalan pun kita diajar macam mana nak tanya soalan macam ni. Sebab kita jangan bias, benar jangan bias. Kadang ada setengah kes tu dia saja buat report polis atau tujuan nak apa kata nak rebut hak penjaga anak. Ada. Contohnya yang report bapak kata mak dia pukul. Sedangkan berlaku lain pula cerita. Ada macam tu. Ada juga. Jadi di kawasan CIC, dalam CIC itulah kita kita interview budak ni. Itu sampai tahap bila apa-apa bergantung pada mahkamah lah. Pada hukum jatuh tidak sebagai tuduh tidak, itu mahkamah yang akan tentukan lah. Dan kadang-kadang dengan kes ni dia orang akan ambil lawyer. Contohnya bila dia berhasil rebut anak kan. Banyakkannya yang ada kemampuan lah. Yang ada duit. Sudah akan rebut lawyer. So buat bicara semula sebagainya. So banyak proses dia tu. Dia banyak. Dia cuma apa yang saya tahu, fungsi saya, kami di sebagai kaunselor ataupun pegawai victim coefficient ni, kami akan berperanan semasa sebelum rakaman dan selepas rakaman lah, supaya diorang lebih garang. Kadang-kadang ni takut nak cerita lagi. Jika dah berlaku sekali, dia takut cerita. So kita nak bagi dia mindset dia supaya berfikiran, supaya kali ni kita kongsikan, lepas tu kita akan lupakan. Because budak-budak ni bila dia ingat, dia akan trauma, dia akan datang balik dia punya ketakutan dia. Sebab kita kena beritahu, kita kena maklumkan. Bila kita dah buat rakaman ni, kita nak mengelakkan kadang-kadang ni pergi ke mahkamah. Dulu kalau lakukan sebenarnya kita ni antara yang lewat jugalah. Sebab kita bermula pada tahun 2004 itulah, saya tak ingat. Dan kira kalau kata nak kata dah lambat lah. Kalau ikut zaman yang dekat luar negara punya sistem, memang ada khas bilik macam ni. Contohnya bilik yang kondusif, ada bilik mainan, so ada CCTV rakaman. So ada pegawai kat luar akan mantau lah, tengok macam mana pegawai ni melaksanakan sesi dengan ni. Kat situ kadang dia ada kat kes yang di mana dia ceritakan bukan cerita yang bukan saja cerita yang dia kedera, malah ada cerita lain lagi yang dia kongsi. Ada juga. So kat situ kita boleh buka lah tuduhan lain lah. Contohnya ada berlakunya penderaan, dia pun ada bukan saja kedera, malah kena cabul tu ada semacam tu. Ada sebenarnya cabul saja tapi sebenarnya ada kemasukan. So banyak juga isu-isu yang timbul masa rakaman tu. So pentingnya proses tu sebab kita nak supaya dia budak cakap jujur. Tujuannya itulah kenapa ada rakaman secara visual ni. Banyaklah kan kita buat untuk membantu bangsa-bangsa. Sebenarnya kalau ikutkan, jangan takutlah bercerita, ataupun kalau boleh kenalah kongsikan. Bila kita nampak ada kanak-kanak ni atau anak kita nampak lain macam sikit, kita kena tanya. Jangan biar yalah budak. Gitu dia akan cakap macam tu, alah budak. Kita tak tahu hakikat dia macam mana. Kita kena peka lah sebagai orang yang lebih berakal ataupun matang. Kita parent, kita kena ambil cakna tentang apa yang berlaku. Telah-telah lagi dengan zaman-zaman PKP sekarang ni. Betul. Jadi kita pun ada peranan sebagai jiran-jiran juga. Jiran kepada jiran kita. Kita pun perlu ambil tahu juga. Macam Tuan Amy bagi tahu tadi, kalau tengok jiran ni anak dia dulu happy lah macam. Sekarang ni duduk kat bawah pokok tu seorang kan. Jadi kita pun perlu ambil jugalah tahu. It's not about kita sibuk pasal hal dia. Jadi Cik Rahman, kita nak mulakan Q&A. So kita ni lah Tuan kita ada beberapa soalan daripada kita punya waktu kerja berkaitan dengan isu topik jugalah. Okey, insyaAllah. Nah, kita boleh kongsikan dulu ke? Saya cabut dulu. Boleh. Jadi soalan soalan pertama daripada warga kerja kita, CIDB, Lembaga Pembangunan Sektor Industri Pembinaan. Apakah yang dimaksudkan dengan penderaan emosi? Ianya tidak melibatkan fizikal. Adakah ianya dikategorikan sebagai serius? Jadi saya rasa mungkin dah dijawab tadi kat dia kan. Mungkin ada dah disentuh, tapi kalau nak further, sebab saya rasa soalan ni mungkin bagi dia lah, firasat saya lah, mungkin bagi dia kata fizikal mungkin kita lihat, masyarakat kita lihat sebagai benda yang serius, sudah melibatkan patah riuh, mungkin lebam ke luka. Tapi apabila emosi ni mungkin dalam erti kata lain, benda tu tak mungkin bagi dia tak serius, sebab benda tu tak melibatkan cacat yang kekal. Contohnya, ataupun adakah ia orang kata dikategorikan sebagai serius dari segi unsur tindakan yang diambil.
Ada tak bezanya ke di antara emosi dengan fizikal yang dia Saya ambil peribadi tindakan? saya kata penderaan emosi adalah satu penderaan yang agak serius. Saya kata ya. Okay. Sebab kita nampak sekarang ni, kita kena tahu norma baru. Norma baru dia beza dengan yang sebelum ni. Dulu kita kalau ikut kiraan kita dekat 10 jam, 12 jam kita di office. Sekarang 24 jam dekat rumah. Beza dulu. So bila kita dekat rumah 24 jam, kita ada tempat. Sekarang adalah benda yang sama. So contohnya macam itulah dapur, itulah tempat ruang tamu tu. So benda yang Itulah sama. pejabat. So kita akan nampak benda yang sama kan. So bila sering berlaku keadaan macam ni, gangguan emosi tu sering berlaku. So saya sangat titik beratkan bahawa gangguan emosi tu apa Emosi. kecederaan emosi dia yang ada benda yang sangat serius. Dan dia menyumbangkan benda-benda yang lagi rare lah. Contohnya bunuh diri, cuba bunuh diri, calar-calar sebagainya. Dan dia akan start dengan cubaan nak dari segi dia permulaan kepada penderaan fizikal sebenarnya. Dalam emosi ni adalah permulaan bagi penderaan fizikal. Dia akan start dengan emosi, dia takkan terus direct pukul dia akan tanya, dia akan tinggikan suara, dia akan mula torture dia dulu. Betul juga kan, kadang macam Tuan Amir beritahu tadi, orang dah start itulah rumah, itulah betul. pejabat kan. Jadi bila dapat mesej je hari-hari macam daripada bos kan cakap, mana ni, apa benda kan, kita pula nak buat tak boleh Betul. kan. Sebab jadi dia ada penderaan sedikit lah di situ. Dia Bila ibarat emosi ni permulaan bagi penderaan secara fizikal lah. Dia starting dia. tu yang tadi Tuan Amir beritahu, bila dia dah start dah jam kan, lepas tu dia tengok anak dia relax je, dia pula ambil dia pula kena lah kat lepas diagram. Okey. Boleh. Soalan yang kedua tuan Silakan. Okey. Soalan yang kedua daripada warga kerja JKR, Jabatan Kerja Raya. Saya mempunyai anak PDPR dalam masa yang sama, saya BDR. Perkara ini menyebabkan saya cepat marah dan agresif di rumah dengan keluarga saya. Macam mana nak elak diri dari terjebak dalam penderaan-penderaan macam ni? Baru cakap tadi. Dia kurang lah. Tapi yang saya kongsikan. First kali sebagai mak bapak kena bersedia menghadapi norma baru ni. Itu nak kena buat. Dia kena bersedia sebab kita dah start tahun lepas lagi kan. Itu macam pra lah, ibarat pra permulaan. So dia kena bersedia pada sekarang ni, ataupun mak bapak kena start mindset ini norma baru, tak macam dulu. Dan kena cepat sesuaikan diri. Kalau lambat je, contohnya macam anak jiran dah ada set ataupun tempat belajar, kita lupa nak buat. Takkan nak buat dekat dapur, ganggu kita masak. Takkan nak buat kalau tamu, ganggu bapak kau tengah tengok TV. Lagi memberi kesan. So kena start mula sesuaikan diri benda ni. Dan yang penting sekali, kawalan diri mak bapak ni. Kena pandai, kena rajin membaca benda-benda yang positif. Kena banyak berkongsikan ataupun benda ni kepada sekarang ni platform, saya rasa setiap kementerian jabatan dia ada satu platform talian sesi kaunseling kan. So gunakan peluang tu untuk dapatkan nasihat dan sebagainya. Sebab pada saya, kalau tak buat daripada awal, so benda ni akan memberi kesan yang sangat teruk. Okey, dan kita kena pandai menguruskan situasi ni dengan cepat. Because kalau mak bapak jenis sambil lewa, esok lusa lah, lambat. So dia akan memberi kesan juga kita punya rutin harian. Jadi bayangkan lah mak bapak, kita tahu contohnya kita biasa di rumah, dah tak tahu hari ni hari apa. Contoh macam malam saya rasa macam ini hari Sabtu, esok dah kerja. Tu dah lambat. So persediaan tu kena ada, preparation. So nak tak nak, anak-anak dah start mula sekolah. Dah start sekolah kelas. So kena prepare lah dia punya tempat duduk dia. Nak tak nak kena korban lah. Kena pandai kreatif. Kena pandai inovatif, kena kreatif supaya benda ni tak memberi kesan yang agak teruk. Dan juga kita kena didik anak kita supaya sekarang ni contohnya Afiq ada kelas pagi ni, so kena ikut jadual mau pagi, anggap macam sekolah. Nak buat passion kaji sekolah pun tak apa kan. Dia tahu itu sekolah, waktu sekolah. So mak ada kelas, ada meeting pagi ni contoh. So kena pandai, kena bagi nasihat dia, kena didik dia supaya dia tahu tengah waktu 8 hingga pukul 12.30 ni waktu dia kena sekolah. Kena duduk depan komputer ataupun depan handphone sebagainya. Tak boleh buat apa dah. Dia ada waktu rehat. So waktu rehat kita belajar main. Dan kita sendiri kena buat jadual lah. Jadual kepada mak bapak kena siapkan jadual lah. Jadual khas tu. Supaya dia orang tahu jadual ni ikut jadual. Dan yang penting sekali, jangan terus cepat tekan panic button. Sebab panic button ni memberi kesan yang sangat kuat. So kita kena cool dulu, kena tengok apa situasi yang kita boleh buat. Sebab pengetahuan ni, sebab tu kata ilmu psikologi ataupun ni semua orang kena ada. Betul. Mak bapak kena ada. So mungkin
Mungkin dah kata apa, macam apa yang kerja kerajaan ni boleh lah ada platform apa kursus dalam talian, kursus motivasi sebagainya. Tu mak bapak dan ada dengar cerita pula kawan-kawan saya kebanyakannya kursus sekolah, diorang ada buat satu apa kursus khas untuk macam mana nak kawal apa emosi ataupun pendekatan yang tengah PDA ni walaupun dalam talian. So kat situ kena kongsikan lah. So yang penting tu lah nak tak nak sebagai mak bapak tu lah dah bersedia menghadapi norma baru ni. Yalah, kita prepare. Bila kita prepare, kita dah tahu apa yang kita nak expect daripada tekanan yang kita hadapi. Jadi itu dalam arti kata lain mengelakkan kita menjadi agresif lah apabila kita BDR di rumah, kita tengok anak kita PDPR, sebab tujuan kita tak boleh lari sebenarnya. PKP kita tak boleh nak keluar rumah dan sebagainya. Kita tak boleh lari dengan keadaan tertekan tu. Jadi nak tak nak kita memang kena uruskan dengan baik lah macam mana. Betul. Okay. Okey, Cik Afiq. Saya tarik lagi soalan. Sila. Ada soalan lagi, mudah-mudahan. Soalan seterusnya daripada warga kita di Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Apakah inisiatif atau langkah yang ada untuk melindungi kanak-kanak atau individu yang didera atau dikasari? Mungkin tadi ada kongsikan sikit dia kan tentang perkataan. Cuma apa yang saya boleh ceritakan, first kena berani laporkan. Kalau saya kata ada kawan kita ataupun kawan office mate kita ada yang dia kongsi kita yang katakan dia kena dera sebagainya, kita kena kongsikan. Because jangan risau, pengadu kita akan lindungi pengadu. Saksi pelindungan saksi tu ada akta ataupun undang-undang yang kita buat supaya kita nak elakkan siapa yang melapor poliskan. Because kalau dia biarkan dia sampai ke sudah, dia akan beri kesan. Sebab ada satu share orang negara kot, dia ada viral video yang dia buat sign secara yang dia buat apa, so dia mengatakan dia buat sign language mengatakan yang dia kena abuse dengan suami dia kat belakang ni, tapi dia berbual dengan kawan dia buat macam tu, so kawan dia macam blur juga apa yang dia buat, tapi itu so benda ni kena ada sifat ini inisiatif empathy ataupun simpati terhadap kawan sendiri. So benda tu kena ada kata apa, kena ambil lah langkah, sebab itu satu yang kena penting lapor dia. Dan kalau boleh yang langkah-langkah saya terangkan tadi banyak, tanda kasih ada yang kita boleh kongsikan, dan banyak lagi pendekatan yang kalau mungkin kawasan tu tak ada badan NGO sebagainya, direct terus kepada polis sebagainya, boleh terus mana-mana saja balai, tak tentunya kalau contohnya berlaku kat Kelang kena ikutkan tidak. Sebab laporan polis boleh buat di mana-mana saja. Contohnya yang saya dapat tahu baru ni ada satu kes sayangnya, bapak dia dapat tahu yang bapak dia dah berpisah dengan mak dia. Bapak dia duduk kat area utara, mak dia masih lagi di Lembah Kelang. So dia dapat tahu yang anak dia kena dera dengan bapak tiri. So dia beritahu kat bapak dia buat report dekat Pening contohnya kat utara. So kes berlaku kat Kelang contohnya. So dia ada buat. So tak kisah. Kena nak kena berani lapor diri lah. Dan kalau boleh kena kata macam contohnya macam bila kita ada yang government ni kena wujudkan banyak program parenting. Maksudnya program yang macam mana nak didik peranan suami, peranan isteri, itu kena belajar lah dari topik lain pula lah. So parenting tu penting dalam pendekatan lagi dalam PDPR. Ini pun menjawab juga kepada soalan-soalan individu yang skeptik dengan tindakan yang ada dan wujud dan dijalankan oleh pihak berkuasa kepada individu ataupun mangsa yang terlibat lah. Ni living proof yang sebenarnya kerajaan mengambil serius tentang keadaan keganasan, abuse, dikasari dan sebagainya. Yang saya tahu bahawa ni yang saya baru ketua OSIS saya kerja jabatan yang daripada dulu dia orang kenal ketua polis daerah PJ tu kan. Tuan Izan itu dah jadi bos saya. So dia kata kalau mana-mana kes yang dia fahamkan, mana-mana kes yang ada suspek, contohnya data terterang yang dia tu suami dia, buat dia jalankan kesihatan, kena buat juga, kena buka RJ dan sebagainya, kena jalankan kesihatan. Jangan hold dulu lah suami sendiri. Jangan sampai tunggu viral, because kita tahu yang ada suspek kita terus buat. Benda tak ada soalnya tak buat report ataupun tak jalankan kesihatan, tidak. Memang kami betul-betul ambil serius dalam soal ni. Sebab kadang-kadang report tu is not officially. Kadang-kadang dia hanya dalam WhatsApp status ataupun Facebook status kan. Hari ni ni dan sebagainya. So benda-benda macam tu itu pun peranan masyarakat juga. Sebenarnya apabila you dengar something, you lihat something, you laporkan benda tu. Apa je. Jangan risau, jangan takut. Kena beranikan diri. Buatlah macam mana sekalipun. Apa syarat kena bagi orang faham yang aku kena dera ke, aku kena rogol ke, tunjukkan ataupun maklumkan. Jangan simpan, jangan
Nanti kalau bila luka yang dipendam tu, habis lah. Betul. Sebab itulah bila Yeah. dah lama kita trauma, kita tak Betul. dirawat dengan baik, kita tak ada closure, penutupan Yes. dengan yang baik. Jadi kita akan bawa pula in future. Kanak-kanak ni akan bawa jadi Yeah, dewasa dan even kalau kita sendiri sebagai dewasa kita akan kita panggil sebagai projek emosi tersebut pada orang-orang yang sekeliling kita, Betul. keluarga ke anak kita sendiri. Tak silap saya, sign yang dibuat dekat barat tu yang dia orang tengah berkempen ni macam ni rasanya. Saya pun tak baca Jadi, saya dekat belakang tu kan. Ha. Okey. Okey, Okey, Cik Rahman. last sekali. Oh, last soalan. Ni Soalan last yang terakhir. daripada siapa ni? Okey tuan, ni Hmm. last sekali daripada warga kerja kita. Okey. Kementerian Kerja Raya sendiri. Tuan, bagaimana jika saya tahu jiran saya ada pernah mengasari isterinya, tapi saya tidak tahu jika tindakan saya melaporkan kepada pihak berkuasa akan memburukkan keadaan isteri dan pasangan itu sendiri. Apa perlu saya buat? Lapor polis. Kena lapor polis. Kena First step. first step kita jangan risau, dia tak akan ada soal memburukkan lagi keadaan, tidak. Mungkin ialah kita dapat buruk bila kita yang ambil tahu, kita yang masuk dalam perangkap ataupun dalam situasi, tidak. Kita kat luar kan, kita tak tahu. So kita lapor polis. Jangan risau, tadi kita kata bila kita buat lapor polis, kita akan tutup ataupun rahsiakan siapa pengadu kan. Saksi. So kena juga nak kena lapor kepada polis supaya benda jangan elakkan. Melainkan kalau contohnya lah bila kita masuk kita sendiri yang sergah, kita sendiri yang halang. So benda lagi keadaan lagi kompleks lagi lah, sebab kita libatkan orang luar dalam isu keluarga kita. So benda tu akan ni, because kita tahu kadang kekuatan seorang perempuan ataupun isteri tu memang dia kata apa, dia tak limit macam sehebat seorang suami, because suami kuasa dia talak sebagainya kepada dia, betul tak? Dia yang pegang semuanya. So seorang isteri dia tak ada kuasa, hanya mempertahankan diri, hanya meluahkan masalah dia je, kongsikan dia. Cuma mungkin kena tahu juga, kadang-kadang kita tahu macam contohnya macam bila seorang perempuan ni dia nak share je, tapi dia kata dia tak nak kongsikan. Tapi cuma kita sebagai orang yang tahu ni, kita kena buka mindset dia supaya kalau nak teruskan macam ni, kalau dia suka teruskan, tapi sampai bila? Sebab yang bertanya ni mungkinlah dia tak tahulah sekarang ada dia ada pengalaman ataupun ada orang kata experiences dengan sekarang ni ke. Dia dengar, yelah jiran kan. Betul. Dia dengar hari-hari asyik kena jerkah ke ataupun tiba-tiba bunyi kerbang gerbang kan. Jadi macam mungkin dia concern kot tu yang dia tanya kan. Jadi mungkinlah dia pun rasa risau. Dia kata nak tolong kot mungkin jiran dia, tapi dia takut kalau dia buat laporan kan, so ada polis ni akan interview dia juga ke apa kan. Tapi kalau dah Tuan Amy dah bagi tahu yang dia akan dilindungi, jadi there you have it lah, that is your answer. Satu lagi soalan. Ada kata contohlah jiran dia ni, dia sebagai jiran, dia dengar jiran dia macam bergaduh apa semua kan, dia anggap macam ada aggressiveness dekat jiran dia. Lepas tu dia lapor kepada polis. And then bila polis siasat, rupanya bukan tak ada langsung keganasan dekat rumah tu. Dia cuma dia cuma mungkin ada berlaku bukan keganasan lah. I mean bukan keganasan lah. Ada tendensi tak untuk dikatakan pelapor ni sebagai laporan palsu? Dia sebenarnya kalau kan istilah tu tak ada palsu pun sekalipun, tapi yang penting bila polis datang tengok tempat tu, dia satu cukup dah. Pada saya dia cukup buat siasatan lah. Dia tak ada nak kata palsu tidak, cuma mungkin kita nampak benda tu nampak macam ada unsur, tapi kita tak ada. Tapi tanggungjawab sebagai seorang anggota ataupun yang datang meronda, banyakkan yang PV dan datang meronda dia pun dah cukup dah bagi dia. Tujuannya untuk sebenarnya kehadiran dia orang ni dah cukup untuk mententeramkan atau mensejahterakan keadaan waktu tu. Kita tak tahu, contohnya macam kita nampak ada perselisihan dekat luar rumah, dia sampai gaduh-gaduh. Just kita call polis supaya tengok apa yang berlaku. Sebenarnya tak ada unsur laporan tipu tidak, cuma kita tujuannya memang peranan peranan MPV, peranan anggota yang tu just untuk kehadiran dia untuk bagi mensejahterakan keadaan pada waktu tu. Mungkin dia nak supaya lebih teruk lagi, supaya dia dah lebih gede, because diorang kadang-kadang setengah orang ni takut dia pula datang, dia nak lari. Dia lari lagi PKP ni confirm bila dia tak dengan tak pakai mask ni kena takut denda sebagainya. So benda tu sebagai kata inisiatif dan sifat kita, kata apa, ada sifat rasa macam apa istilah yang kita panggil tu, dia macam
takut lah macam kata apa kita lebih disiplin. Ibarat macam macam cikgu disiplin datang kita dah Yelah, automatik kita. macam kita lah, kita bawa kereta macam gila. Thailand tengok ada kereta peronda polis lah, tiba bawa slow. Ada ni bukan seatbelt pula. Dia macam kata ada silap. Ada jangan nak kongsikan pasal ni. Dia kawan saya ni pegawai polis juga. Jadi polis juga. Dan ilmu ada polis. Dia pun sendiri je automatik. Pakai seatbelt tu. Macam dia pun sendiri takut. So pada saya The kehadiran power of attraction tu. cuma ada kena setengah orang je lah macam anggap macam polis ni datang polis macam tak rasa takut lah macam agak biasa. Tapi sebenarnya kena tahu kita dah berpuluh tahun dah, berapa tahun dah kewujudan polis ni dalam Malaysia ni. So kita kena hormatilah peranan dia. Dan apa pun sebabnya kan bila kita hidup kita mati pun ni kita kena dapat polis juga. Mati pun nak kena dapat polis. So benda tu kena apa? So memang tak ada istilah lah perlu takut untuk laporkan ke polis kan. Sebab yelah kadang-kadang ada masyarakat kita yang alah, aku tak pastilah dia gaduh ke, tak pastilah dia kendera ke. Betul. Kalau lapor polis nanti Dia skeptik. Ya, Dia betul. skeptik. Sebenarnya isu melaporkan tentang benda-benda yang sensitif macam ni, isu dia adalah skeptik je lah. Ya, betul. Sama ada kalau laporan tu diambil tindakan ketat, Ya. ataupun sekiranya takut sekiranya laporan tu adalah laporan yang palsu ke, ataupun it's okay. Kalau dah dengar apa Tuan Amy explain tadi, lapor sahaja. Mainkan peranan you. Kalau you rasa you jiran yang baik kepada jiran you laporkan. Kalau you rasa you rakan yang baik kepada rakan sekerja you, sekiranya rakan you ada dikasari ataupun di inilah experience of keganasan, laporkan. Ataupun anak sendiri, ataupun anak jiran dan sebagainya. Tak ada istilah orang kata jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain orang tu kalau you nak kita pakai terma tu, mungkin kita boleh cerita pasal you makan apa, baju ni tak sesuai ke apa. Itu jaga tepi kain orang. Tapi ini adalah tanggungjawab kumulatif sebagai masyarakat lah. Sebenarnya untuk kita membendung daripada benda ni berlarutan. Ya, betul. Sebenarnya. Lepas tu ada apa istilah apa baru ni apa polis ada memang dia kata polis masyarakat bisa tiada. Maknanya memang kita dekat. Nak tak nak polis dengan masyarakat memang dekat dengan kita. So kalau kita rasa macam ada benda tak kena, benda yang macam membuat kita rasa takut ke sebagainya, buatlah laporan polis. Betul. Betul. So kita dapatlah kat sini kita boleh simpulkan setiap apa yang berlaku ada channel dia dan setiap apa yang berlaku ada pemudah cara dia. Mungkin setiap faktor-faktor yang berlaku tu kita boleh tengok kan macam keganasan rumah tangga ni faktor dia macam mana. Antaranya apa tadi Cik Fi? Faktor-faktor keganasan rumah tangga ni dia adalah pengalaman sebelum ni, pengalaman kehidupan dia dan sebagainya. Jadi ada macam-macam punca dia. Daripada personality dia, daripada sakit mental pun boleh jadi macam tu. Jadi pelbagai lah. Jadi kita mainkan peranan kita tahu channel mana yang kita nak pergi dan jangan risau. Macam Tok Amy kata, pihak PDRM, pihak yang berkuasa sentiasa ada ruang dan peluang untuk membantu mangsa-mangsa ini. Jadi cuma bagi tahu saja. Kalau tak bagi tahu kita tak tahu. Okey. Tapi sebelum tu kita nak minta saranan lah daripada yes. sendiri lah kan. Saranan kepada warga kerja kita untuk berkaitan dengan topik. Dia macam ni apa yang saya boleh kongsikan lah. First kali kita sekarang ni dekat dengan kita, benda yang paling dekat kita memang kematian. Tapi kalau dari segi fizikali kita nampak handphone lah kalau balik mata kita. So apa yang saya nasihatkan kepada yang ada anak-anak ni, first kali kalau boleh jangan ataupun kurangkan pamer gambar-gambar peribadi ataupun gambar yang separuh badan ke sebagainya. So itu memberi kesan ataupun boleh mendatangkan satu jenayah kepada kita. Yang keduanya jangan mudah pamer. Kalau contoh macam kita ada kad ATM ke, kita tak tampal password dekat kad tu. Ada setengah orang suka tampal lupa password kan dia tampal. So jangan kalau boleh jangan dari segi keselamatan diri lah kena jaga. Okay, kalau boleh jangan keluar dengan orang yang tak kenali. Kalau dapat temu bual jumpa ke, elakkan kanak-kanak ataupun dewasa seperti remaja ni kadang dia suka jumpa kawan kan. Dia tak jumpa. Lagi time PKP ada suka yang ambil kesempatan. So kalau boleh jangan keluar dengan orang yang kenali. Jangan cuba tunjukkan nombor telefon atau alamat rumah kepada orang yang kita tak kenal. So dia akan beri kesan. Satu lagi yang boleh kongsikan, contohnya bila kita nak add status kita nak update kita, contoh kita berada dekat mana-mana. Contohnya saya sunyi lah. Siapa nak temankan. So kita up satu kita dekat SKI, contohnya rumah kita, taman rumah kita. So bila kita pamerkan, kita tahu siapa kawan kita dalam Facebook tu, dalam IG tu. So orang akan boleh detect dan akan cari. Dan boleh sampai tak serang ke rumah pada. So benda ni memberi kesan lah kepada bila berlakunya kecederaan lah ataupun berlaku samun sebagainya kan. So benda ni kena elakkan lah. Dan kalau boleh
rasakan tidak, say no kalau start selesa. Contoh kadang-kadang rasa macam kita kena menasihatkan dia, jumpa orang tak kenal dia, cakap dengan tidak, tak nak apa, cakap dengan lah, especially kalau dia bersendirian dan sebagainya. Kalau ni elakkan daripada berlakunya jenayah yang lain pula lah. Okay. 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 So daripada kita yang ni lah panel kita pegawai psikologi di Jabatan Siasatan Jenayah Keganasan Wanita dan Kanak-kanak. Okay, dan mungkin kita ni lah kita boleh tamatkan lah kita punya Boleh. Saya sesi ucapkan terima kasih lah sekali lagi pada Tuan Ya, Amy betul. atas kesudian ya. Banyak Datang. input yang dikongsikan dengan kita untuk hari ni. Jadi saya harap tuan-tuan puan di rumah dan di pejabat pun dapat memanfaatkan apa yang kita bincangkan lagi dalam Beanbag Talk kali ini, dan Betul. kita akan kembali lagi dengan siri-siri yang akan datang dengan topik-topik yang menarik. Sangat fresh, topik yang sangat fresh yang mana semasa Jadi saya pun dengan Cik Rahman dan juga Tuan Amy, kami nak mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan dan juga selepas tu kita ada Hari Malaysia pula. Jadi bersama-samalah kita, walaupun dah tempoh PKP, tak ada reason untuk kita tak berasa patriotik. Sebab ini adalah negara kita, kita ada satu Malaysia sahaja. Okey, kita ada satu negara ini sahaja yang kita boleh banggakan. Jadi alhamdulillah kita masih lagi aman damai walaupun dengan keadaan pandemik. Jadi marilah bersama-sama kita kibarkan bendera jalur gemilang kita dengan hati yang sangat bangga dan juga sangat patriotik. Okey, jadi itu saja daripada kami. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada kali ini. Itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jumpa lagi di next series.